Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنناقش عن النظام الأدوار والمراكز الاجتماعية داخل إطار العلاقات الأسرية ونظام المحرمات من النساء في الإسلام InsyaAllah. Kawan-kawan boleh buka muka surat 87 hingga 96. Ismi Muna Amirah binti Hasbi, nombor metrik 054908. Baiklah, sistem peranan dan kedudukan sosial dalam kerangka hubungan keluarga. Okey, pada perkara ini akan dibahaskan tentang 3 perkara, iaitu hak isteri ke atas suami, hak suami ke atas isteri dan juga hak kanak-kanak. Okey, pertama saya akan membahaskan tentang hak isteri ke atas suami. Okey, pertama, perbelanjaan secara sederhana. Menjadi hak isteri ke atas suaminya bagi membelanjakannya tanpa kedekut atau berlebihan. Maksud dia menjadi kewajipan atau peranan kepada seorang suami untuk memberikan duit ataupun nafkah kepada isteri, yang mana perlulah membelanjakannya, memberikan duit tersebut tanpa kedekut ataupun berniat bercermat ataupun secara berlebihan, iaitu membazir. Kerana apabila kita kedekut, apabila si suami itu kedekut ataupun bercermat dalam perbelanjaan wang, ia mungkin akan menyinggung perasaan isteri dan membuatkan isteri menjauhi diri suami itulah. Dan yang kedua, apabila kita memberikan duit itu secara berlebih-lebihan, ia mungkin akan membuatkan si isteri itu terlampau dengan hawa nafsu sehingga kan melebihi kehendak daripada keperluan. Sebagaimana Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri ke atas suaminya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk memberinya makan ketika kamu makan, berikanlah pakaian kepadanya bila kamu berpakaian, tidak memukul mukanya, tidak mencacinya dan tidak meninggalkan kecuali di dalam rumah." Riwayat Abu Daud. Okey, yang kedua iaitu tingkah laku yang baik dan juga toleransi. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 19, yang bermaksud, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang baik. Dan telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perlakukanlah wanita dengan baik, yang mana itu menunjukkan kita perlulah bersopan santun, iaitu lelaki perlulah bersopan santun terhadap perempuan atau berlemah lembut dengan perempuan, yang mana suami dan juga isteri. Si suami itu perlulah bertingkah baik, bersopan santun, bertoleransi, berlemah lembut terhadap isteri ataupun bersabar dengan kerenah seorang isteri. Ini kerana suami ini merupakan teman ataupun kawan yang paling rapat yang ada di sisi seorang isteri. Suamilah tempat untuk si isteri mencari ketenangan, untuk menghiburkan diri, dan juga suami perlulah wajib memberi nafkah yang secukupnya kepada isteri. Yang mana si suami ini boleh menjadikan contoh tauladan dari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hubungan yang baik dengan isteri-isterinya. Yang ketiga iaitu menggoda dan mendahului secara sederhana, yang mana untuk menyenangkan hati sang isteri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan isteri-isterinya secara berakhlak. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlari dan mendahuluiku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahuluinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, lemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak lumba lari lagi, namun baginda mendahului. Kemudian baginda berkata, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu." Dan dalam satu riwayat yang lain, baginda SAW bersabda, "Setiap yang bukan dari mengingati Allah adalah perkara yang main-main, kecuali 4 perkara. Lelaki bermain-main dengan isterinya, mendisiplinkan kudanya, berjalan kaki antara 2 tempat dan mengajar lelaki itu berenang." Lakinna yajibu, tetapi lelaki itu mestilah bersederhana semasa bersama dengan isterinya, dan lakinna yajibu, tetapi lelaki itu mestilah bersederhana semasa bersama dengan isterinya. Jadi dia tidak boleh berlebih-lebihan ketika bersama dengan isterinya,
sehingga merosakkan ataupun menjatuhkan maruah seorang isteri. Mestilah ada penjarakan ketika bersama, penjarakan secara secara bersederhana. Yang mana dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, lelaki ataupun suami itu pemimpin bagi perempuan ataupun isteri kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika ketiadaan suaminya kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyus, hendaklah kamu nasihatkan mereka. Jika masih degil, pisahkan mereka di tempat tidur, dan kalau masih degil, pukullah mereka. Tapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sadaqallah. Okey, sebagaimana lelaki itu dituntut untuk tidak berlebih-lebihan ketika bersama dengan isteri, si suami juga dituntut untuk tidak berlaku zalim atau berlaku tegas dengan isteri. Maka perkara terbaik adalah suami itu perlulah bersederhana. Okey, al-ghiratan iaitu cemburu, yang mana suami ini mestilah mempunyai sifat ataupun perasaan cemburu kepada isterinya, tetapi janganlah melampau cemburu. Okey, supaya dengan sikap cemburu itu supaya apabila kita tidak melampau dalam cemburu itu, kita tidak menjejaskan kehormatan ataupun maruah seorang isteri itu. Suami boleh bersifat cemburu tetapi jangan berlebihan. Dan si suami itu perlulah menuntut ataupun mengajari isterinya dengan kebaikan, mencegah isterinya daripada melakukan kemungkaran, mengajak si isteri itu ke arah kebaikan dengan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan di dalam Islam. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah cemburu dan orang mukmin itu cemburu, dan kecemburuan Allah ialah orang yang beriman melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang lain Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ada berkata, seandainya aku melihat lelaki lain bersama isteriku, nescaya aku akan menghunusnya dengan pedang tanpa ampun. Dan baginda SAW bersabda lagi, adakah kamu merasa kagum terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih bersifat cemburu daripadanya, manakala Allah lebih bersifat cemburu daripadaku. Oleh kerana cemburunya Allah, dia mengharamkan kekejian yang nampak dan yang tidak nampak, dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai uzur daripada Allah. Oleh kerana itu, dia mengutuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan peringatan kepada kita ini semua. Okey, Islam yang sebenar mengangkat kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam rasa cemburu tanpa syak wasangka. Pada si suami ini, janganlah berlebih-lebihan dalam syak wasangka ataupun cemburu. Kita mestilah siasat terlebih dahulu dengan sejelasnya agar semua bukti itu jelas dan nyata. Dan tidak curiga atau tidak sabar sehingga merosakkan kehidupan rumah tangga. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah binti Idris, nombor matrik 055219. Okey, seterusnya sanian hukukuz zauj ala zaujatiha. Kedua, hak suami ke atas isterinya. Alif, at-ta'ati fi ghairi maksiati. Taat tanpa kemaksiatan. Yang dimaksudkan di sini ialah ketaatan kepada suami selama mana tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia harus berusaha untuk menggembirakan dan membahagiakannya. Surah An-Nisa ayat 34 bermaksud, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah aku dibenarkan menyuruh kamu sujud kepada selain Allah, nescaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Riwayat At-Tirmizi. Okey, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja wanita yang mati dalam keadaan suaminya reda kepadanya, maka akan masuk syurga wanita tersebut. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. La tadkhulu ahada baitihi illa biiznihi, yang bermaksud jangan memasuki seorang ke dalam rumah tanpa izin suami.
Okay, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan janganlah kamu izinkan seorang masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Jim al-muhafizatu ala mali zawjiha, maksudnya memelihara harta suaminya. Isteri hendaklah melindungi wang suaminya supaya tidak membebankan suaminya dengan apa yang tidak mampu dan memaksanya untuk berhutang. Begitu juga, isteri tidak boleh membuang wang suaminya tanpa kebenaran suami. Sabda baginda SAW, dan tidak halal bagi seorang wanita memberi sesuatu kecuali dengan keizinan suaminya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak halal baginya memberi makan di rumah kecuali dengan izin suami, walaupun makanan basah yang dikhawatiri rosak. Da adamul khuruj min manzili zawjiha illa li darurah wa biiznihi, yang bermaksud tidak keluar dari rumah kecuali untuk keperluan dan telah mendapatkan keizinan daripada suami. Okay. Menjadi hak suami bagi seorang isteri yang tinggal di rumah untuk menguruskan urusan rumah tangga seperti mengurus rumah, membesarkan anak, mewujudkan suasana selesa kepada suami dan juga anak-anaknya. Pekerjaan rumah tangga ini lebih kurang kepentingannya dengan kerja lelaki di luar. Begitu juga, isteri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan keizinan suaminya, dan pada masa itu harus keluar dengan sopan tanpa menampakkan perhiasannya. Rasulullah SAW bersabda, mana-mana wanita yang keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia pulang ke rumahnya ataupun suaminya reda kepadanya. Dan hendaklah wanita itu menjaga kehormatan, menguruskan rumah tangga dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Reda dengan suaminya atas apa yang Allah berikan kepadanya, dan menjadi hak suami ke atas hak isterinya dan hak semua orang seperti saudara-saudaranya sehingga dia berpuas hati dengannya dan Tuhan yang Maha Kuasa meredainya. Wanita hendaklah memberikan didikan yang baik kepada anak-anak dan menanamkan akidah Islam yang mantap dalam diri mereka. Di samping itu, terdapat pelbagai hak dan kewajipan bagi suami dan isteri. Surah Al-Baqarah ayat 28 bermaksud, dan mereka ini para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada isterinya. Baginda bersabda, setiap kalian adalah pengembala dan sekalian bertanggungjawab atas yang digembalakannya. Dan pemimpin yang berkuasa kepada manusia adalah pengembala. Dia bertanggungjawab atas yang digembalanya. Dan laki-laki adalah pengembala atas penghuni rumahnya dan dia bertanggungjawab atas yang digembalanya. Dan wanita adalah pengembala atas penghuni rumahnya, suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Maka setiap kalian adalah pengembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalanya. Okey, dari Amru ibn Ahwas Jasmi radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda semasa haji wada, selepas baginda memuji Tuhan yang Maha Tinggi, memuliakannya, menyebut-nyebut dalam berkhutbah, lalu berkata, berbuat baiklah kepada wanita kerana mereka adalah penolong-penolongmu dan tidak ada bagimu sesuatu pun daripada mereka selain daripada itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya kamu mempunyai hak ke atas mereka dan mereka mempunyai hak ke atas kamu. Maka hak kamu ke atas mereka yang mereka perlu tunaikan adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang tidak kamu sukai menginjak permaidani kamu, dan tidak boleh mengizinkan orang yang kamu benci untuk memasuki rumah kamu. Ketahuilah bahawa hak mereka atas kamu adalah kamu berbuat baik kepada mereka, iaitu dengan mencakupi pakaian dan makanan mereka. Riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Sadisan, hukukul aulad. Okey, yang ketiga ialah hak anak-anak. Islam ni menetapkan hak-hak yang tidak boleh dipisahkan untuk anak-anak ke atas ibu bapa dan tidak menyerahkan hak-hak ini kepada kewajipan moral, naluri ataupun belas kasihan terhadap anak-anak, tetapi harus mengaturkannya dalam bentuk ketetapan yang menjelaskan hak-hak anak sejak lahir, sama ada berkaitan dengan keturunan, pendidikan,
sosial, penyediaan dan perlindungan wan mereka. Okay. Alif, hakun nasabi, yakni hak nasab. Nasab anak kepada bapanya ini ditetapkan melalui beberapa kaedah, iaitu yang pertama az-zawaj, iaitu perkahwinan. Yang kedua al-iqrar, itu pengakuan. Yang ketiga al-bayyinah, itu bukti. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aini Sharmin binti Nur Azmi, nombor metrik 056031. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan penerangan berkenaan dengan hak kanak-kanak, iaitu hak nasab. Baiklah, nasab anak kepada bapa ditetapkan melalui beberapa kaedah, iaitu perkahwinan, pengakuan dan juga bukti. Baiklah, berkenaan dengan kaedah pertama, iaitu perkahwinan. Perkahwinan ialah cara semula jadi untuk membuktikan nasab, di mana setiap anak yang dilahirkan 9 bulan selepas permulaan perkahwinan adalah anak yang disandarkan kepada suami tanpa perlu dibuktikan. Maka perkahwinan ini kita faham adalah cara untuk membuktikan nasab. Seorang lelaki itu berhak mengakui pertalian anak yang bukan daripada isterinya yang dikenali, iaitu dari segi undang-undang, kerana dia mungkin telah berkahwin secara rahsia, tetapi dia tidak dibenarkan untuk mengakui anak yang dilahirkan adalah hasil daripada zina. Baiklah, seterusnya keturunan juga boleh dibuktikan melalui bukti, seperti dalam kes seorang wanita yang mendakwa bahawa anaknya adalah anak lelaki tertentu yang mengahwininya, tetapi kemudian dia menafikan anak tersebut. Maka di sini jika wanita itu dia dapat membuktikan ataupun melampirkan bukti untuk tuntutannya itu melalui kesaksian, maka nasab itu telah sabit ataupun telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya ialah hak untuk menyusu. Menjadi kewajipan seorang ibu untuk menyusukan anaknya yang baru lahir, kerana ia adalah hak anak ke atas ibu. Dan ibu yang tidak melaksanakan kewajipan agama ini, walaupun dia berkemampuan, maka dia dianggap berdosa di sisi Allah SWT. Kewajipan ini tidak boleh dipaksa secara sah ke atas ibu, kerana ia adalah kewajipan agama dan ia adalah kewajipan yang lebih mengikat daripada kewajipan undang-undang, kerana ia berpunca juga dengan komitmen dalaman. Dan jika ibu itu dienggan menyusukan anaknya, maka dia tidak dipaksa untuk berbuat demikian mengikut hukum, melainkan jika anak itu enggan menyusu daripada wanita lain, maka di sini dia terpaksalah berbuat demikian. Maka bapa ini perlu membayar seorang wanita untuk menyusukan anaknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu itu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, iaitu sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah SWT yang Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baiklah, seterusnya ialah hak jagaan. Jagaan ialah hak anak kecil ke atas ibu bapa, dan jagaan ini juga bertujuan untuk mendidik dan menjaga semua urusan anak kecil dalam usia tertentu, dan perlu bagi kanak-kanak itu untuk menjalani kehidupan normal di antara kedua ibu bapanya. Tetapi jika mereka ini berpisah, maka dia tidak boleh berpisah dengan ibunya yang mengandung dan menyusukannya, kerana ibunya ini lebih mampu membesarkan dan mengawasinya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW sambil mengadu tentang suaminya dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, anakku ini baginya perutku adalah sebagai wadah, pangkuanku baginya sebagai hawa, dan dadaku baginya bekas air. Dan jika bapanya menceraikanku, maka dia mahu mengambilnya daripadaku." Maka baginda SAW pun berkata kepadanya, "Kamu lebih berhak kepadanya selagi kamu tidak berkahwin." Maka hak jagaan itu adalah hak ibu, kecuali jika terbukti dia tidak mampu menjalankan kewajipan jagaan tanpa mengira akhlaknya yang boleh memudaratkan anak tersebut.
Baiklah, hak yang seterusnya ialah hak anak-anak untuk mendapat nafkah dan pemeliharaan. Di sini ibu bapa hendaklah memberikan nafkah kepada anak-anak dan menjaga mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan Allah berfirman lagi di dalam surah Sabah ayat 39 yang bermaksud, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Manakala hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud 1 dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan seorang hamba, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah pahala yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Ini riwayat Muslim. Baiklah, seterusnya kita nak lihat pula iaitu yang berkaitan dengan sistem pengharaman mengahwini perempuan di dalam Islam. Baiklah, diharuskan dalam pernikahan itu, Islam melarang seorang lelaki berkahwin dengan wanita yang terikat dengan 3 jenis ikatan ini. Yang pertama, qarbi, iaitu kerabat. Yang kedua, al-musaharah, kahwin campur. Dan yang ketiga, ar-ridha, iaitu penyusuan. Sistem pengharaman Islam ini jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud, diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu ini mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, yakni sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu ini menantu, dan menghimpunkan dalam perkahwinan tersebut 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Salami Al-Husna binti Zahari, nombor matrik 055774. Baiklah, saya akan menyambung dengan sahabat saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pengharaman. Yang pertama adalah al-awwal muharramatu bisababil qarabah, iaitu pengharaman dengan sebab kerabat. Alif usul wa in alauna, iaitu usul dan ke atas, iaitu seperti ibu dan nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa. Ba al-furu' wa in nazalna, iaitu furu' dan ke bawah, iaitu seperti anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Jim adalah furu' al-abawain, iaitu furu' ibu bapa. Seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa, atau adik-beradik perempuan seibu, atau adik-beradik perempuan sebapa, atau atau anak perempuan kepada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa. Yang keempat adalah furu' al-jaddain, iaitu furu' datuk dan nenek. Seperti ibu saudara sebelah ibu, iaitu adik-beradik ibu, ibu saudara sebelah bapa, iaitu adik-beradik perempuan bapa, dan di sini pengharaman tidak terpakai kepada anak ibu saudara, iaitu sepupu. Kita dapat memahami hikmah syariat Islam yang sebenar dengan pengharaman wanita ini adalah kerana mereka dikaitkan dengan hubungan yang paling dekat dengan seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Mereka adalah usul, furu' ibu bapa dan furu' datuk nenek. Berkahwin dengan salah seorang daripada mereka boleh membawa kepada berlakunya perselisihan faham dan masalah, seperti yang berlaku antara suami dan isteri yang membawa kepada timbulnya hubungan konflik, memutuskan hubungan persaudaraan ataupun menghina ahli keluarga, mencetuskan kebencian dan sebagainya.
Athaniyan al-muharramatu bisababil musaharah, iaitu pengharaman dengan sebab perkahwinan. Alif zaujatul asli, iaitu isteri usul, yakni isteri bapa ataupun isteri datuk. Ba huwa zaujatul furu', iaitu isteri furu', seperti isteri anak, isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki dan isteri cucu lelaki sebelah anak perempuan. Jim huwa aslu zaujah, iaitu usul isteri, iaitu pengharaman di sini adalah ibu isteri, ibu kepada ibu mertua dan moyang isteri dan seterusnya. Jim huwa aslu zaujah, iaitu usul isteri. Pengharaman di sini adalah ibu isteri, iaitu ibu mertua, ibu kepada ibu mertua, iaitu nenek isteri, dan moyang isteri dan seterusnya. Dal huwa furu' zaujah, iaitu furu' isteri. Pengharaman di sini termasuk anak perempuan isteri, iaitu anak tiri, dan pengharaman di sini berlaku apabila perkahwinan itu dilangsungkan dengan sempurna dan bukannya sekadar akad nikah semata-mata. Kerana akad nikah semata-mata tidak akan mengharamkan anak tiri. Al-thalithan al-muharramatu bisababil radha'ah, iaitu pengharaman dengan sebab penyusuan. Yahrumu bil radha'i ma yahrumu min nasabi, iaitu pengharaman dengan sebab penyusuan sama dengan pengharaman dengan sebab keturunan. Dan menjadi syarat pengharaman ini adalah bayi perlu menyusu 5 kali kenyang dalam tempoh 2 tahun dilahirkan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nizam tahrim ala sabili ta'kid, iaitu sistem pengharaman mengikut masa. Pengharaman disebabkan oleh kerabat, pengharaman disebabkan oleh perkahwinan dan penyusuan adalah secara kekal, secara muktamad pengharamannya. Namun ada beberapa bahagian yang mana seorang lelaki itu diharamkan berkahwin dengan seorang wanita kerana sebab-sebab tertentu dan ianya dikenali sebagai pengharaman mengikut masa. Sebab-sebab tertentu ada 5, iaitu yang pertama adalah isteri orang lain ataupun dalam iddah. Yang kedua, menggabungkan 2 perkara yang dilarang, seperti menggabungkan seorang isteri dengan kakaknya atau anak saudara perempuan sebelah abang dan kakaknya, atau ibu saudara sebelah ibu dan bapa. Yang keempat pula adalah orang musyrik ataupun ateis yang tidak mengikut kitab, tidak menganut agama samawi. Adapun orang yang menganut agama Kristian ataupun Yahudi dan ia menyembah Allah, iaitu mereka adalah ahli kitab, maka dibolehkan bagi seorang Muslim itu mengahwini wanita tersebut. Yang kelima adalah wanita yang diceraikan talak 3. Wanita ini haram berkahwin semula dengan bekas suaminya sehinggalah dia perlu berkahwin lain dan melaksanakan perkahwinan secara sah dengan suami barunya itu dan kemudian bercerai. Jadi jika 5 sebab di atas ini hilang, maka lelaki tersebut dibenarkan untuk mengahwini wanita itu. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.